Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Selamat datang kepada channel saya Aziz Riyadi. Okey, saya banyak berkongsi kepada orang ramai berkenaan dengan perancangan kewangan khusus kepada pengurusan kewangan peribadi dan juga untuk SMI dan SME. Okey, baik. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan hutang. Okey. Saya dapat banyak request ataupun tanya berkenaan dengan bagaimana nak bebas hutang. Kebanyakan orang tanya, PM saya tanya, boleh tak saya tanya matlamat kewangan dia kata okey nak bebas hutang. Bila tanya fasa financial dia, kebanyakan kalau katalah 10 yang mesej saya, lebih kurang 7 atau 8 nak bebas hutang. Jadi saya rasa saya ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan hutang ni, biar ramai yang faham. Dan kalau anda ada kawan-kawan yang ada masalah yang sama, iaitu nak bebas hutang, keinginan yang sama nak bebas hutang, mungkin anda boleh kongsikan video ini. Dan kepada anda yang mungkin baru saja jumpa channel saya ni, boleh subscribe dan letakkan komen kalau ada apa-apa pertanyaan. Okey, so nombor 1, bila kita cerita pasal hutang ni, apa yang anda kena tahu adalah anda kena tahu jenis-jenis hutang. Bukan jenis hutang maksudnya hutang loan kereta ke, loan rumah ke, bukan. Tapi konsep hutang ni adalah dua benda yang saya ingin share hari ni, iaitu hutang baik dan hutang jahat. Okay. So hutang baik ni, apa maksud hutang baik? Apa maksud hutang jahat? Ada pula hutang baik, hutang jahat pula. Okay. So hutang baik ni, basically hutang baik ni maksudnya hutang yang digunakan untuk membeli aset. Okay. Hutang yang digunakan untuk membeli aset, itu hutang baik. So hutang jahat pula, hutang yang digunakan untuk membeli liability. Okay. So apa itu aset, apa itu liability? Simple je. Aset ni sesuatu yang kita beli yang boleh mendatangkan income balik pada kita. Itu aset. Kan? Sama ada income berterusan secara bulanan, cash flow, ataupun income dalam bentuk kenaikan harga. Contoh macam kita beli rumah. Dulu harga mungkin 100,000, lepas 5-6 tahun mungkin harga 150,000. So itu pun consider asset. Okay. Liability pula adalah benda-benda yang kita beli, kita pula kena keluar duit. Sebagai contoh, kereta yang kita pakai. Kereta yang kita pakai hari-hari tu. So sebab kita pakai hari-hari, jadi kita kena keluar duit untuk pakai kereta tu, bayar bank, dan juga kita kena bayar maintenance untuk kereta tu. So ada dua, hutang baik dan hutang jahat. So sekarang ini saya harap anda dah faham dah hutang baik dan hutang jahat. So sebagai summary, hutang baik adalah digunakan untuk beli aset yang boleh mendatangkan income pada kita, dan hutang jahat pula beli liability yang kita kena keluar duit untuk bayar liability tu. Okey. So kenapa saya cakap hutang baik? Kenapa hutang baik untuk aset? So, hutang baik ni maksudnya dia dapat dua benda. Pertama, cash flow, duit yang masuk balik, aliran tunai. Kedua adalah capital gain. Maknanya harga orang yang benda yang kita buat hutang tu bertambah. Maknanya naik harga lah. Okey. Jadi, cash flow yang kita dapat tu kita boleh gunakan untuk bayar balik hutang yang kita buat dengan bank. Contoh. Sebagai contoh, macam kita buat beli rumah tu kita sewakan. So kita dapat duit sewa setiap bulan, duit sewa tu kita bayar pada bank. Jadi basically yang bayar sewa itu bukan kita yang bayar, tapi penyewa yang bayar. So saya tak nak sentuh dari segi positive cash flow ke negative cash flow, tapi ini lebih kepada konsep bahawa kalau kita invest ataupun kita buat hutang untuk beli aset yang boleh mendatangkan cash flow tu boleh digunakan untuk bayar balik hutang. So itu namanya hutang baik. Kalau hutang jahat pula, duit yang kita bayar, kita beli liability tu, kita pula kena bayar lagi untuk maintenance. Contoh kereta lah tadi, saya dah ulang cakap tadi So itu summary dia. Bukan setakat yang hutang jahat ni, bukan setakat kita kena bayar setiap bulan liability, Dia punya maintenance lah, rotek lah, rosak ni lah. Tapi value pun turun. Contoh kalau kereta tu kita mungkin beli 100,000, selepas 5 tahun kereta tu mungkin jadi 50,000, separuh harga hilang. Ataupun kalau lepas 9 tahun kereta jadi mungkin tinggal 30,000, 70% hilang. So itu adalah namanya liability, duit yang kita keluar, tetapi dah lah tak dapat duit balik masuk, dan harga barang yang kita beli menggunakan hutang tu, harga dia menurun, lama-lama tak ada harga. So itulah liability. Jadi kita rugi kat mana?
Kan kalau liability ni kita rugi kat mana? Kita rugi pertama sekali dekat interest kita bayar bank, kedua kita rugi dekat duit barang yang kita beli tu tak ada harga, lama-lama habis. So sebab tu sekarang ni bila anda ingin bebas hutang, anda kena tentukan kan, hutang mana yang anda kena settlekan segera kan. Kalau macam saya selalu advise saya kena settlekan hutang jahat ni dulu. Sebab kalau kita tak settlekan hutang jahat, duit kita akan cepat mengalir habis. Macam bocor lah. Macam bocor. Macam kita ada baldi bocor. Cepat je habis mengalir. So kalau aset pula lain. Kalau kita ada baldi, walaupun dia keluar, tapi kita boleh isi balik. So itu beza dia. Okey. So apa yang anda kena buat? Apa yang anda kena buat? Pertama sekali, anda kena check anda punya duit keluar masuk. Ataupun cash flow, aliran tunai, duit keluar, duit masuk, income berapa, keluar berapa, anda kena check. Jadi saya ada sediakan template, anda boleh download template ni dekat link yang saya bagi dekat bawah ni, dan kalau anda tak faham macam nak guna, anda boleh klik link yang saya bagi WhatsApp ni direct kepada saya punya contact number. Saya akan bantu anda untuk jawab statement tu. Okey, lepas tu saya akan bantu anda untuk buat analisa. Okey, buat analisa apa yang patut anda adjust. Okey, nombor 2, lepas anda dah buat cash flow statement tu, anda kena check mana-mana benda-benda yang tak perlu. Benda-benda yang tak perlu dalam kehidupan anda, belanja-belanja yang tak perlu, anda kena stop. Mana-mana yang boleh stop, anda stop terus. Okey. Kedua, dah stop benda-benda yang tak perlu, bayaran-bayaran yang tak perlu, anda kena check mana-mana keperluan yang boleh anda reduce. Mana-mana keperluan yang boleh anda reduce. Kalau anda boleh reduce je. Kalau katakanlah keperluan tu dulu mungkin anda spend 500, sekarang ni anda boleh spend benda yang sama mungkin kualiti yang rendah sikit ataupun amount yang kecil sikit dengan RM300. So anda dah jimat 200 kat situ. Okey, selepas tu anda dah check cash flow, anda dah buang mana-mana tak perlu, dan anda dah reducekan keperluan yang seikut yang ikut anda yang mampu. Nombor 4 adalah anda kena jual mana-mana liability yang masih ada harga kan, anda jual. Kalau katalah kita ada 2, pakai kita satu je tapi ada 2, jual satu, tak apa. Cik, rugilah cik sebab saya bayar interest, nanti kena bayar top up lagi, saya jual kena top up lagi sebab saya dulu down payment sikit. Tak kisah, itu nama dia short term pain, long term gain kan. You rugi sekarang tapi you long term you untung. Sebab apa? Duit lebihan yang you bayar kereta, katalah kita ada 2 biji tadi, jual satu, ada lebihan tu, duit lebihan yang tadi tu you boleh gunakan untuk settlekan hutang yang cepat. Okey, yang kelima, anda kena belajar untuk tambah income. Okey, macam nak tambah income? Banyak cara kan. Tengok apa kelebihan anda. Kalau anda pandai masak kan, anda pandai masak ke, buat kuih ke, mungkin anda boleh jual kuih, jual online, buat apa, post kat online social media, lepas tu buat tempahan ke apa. Kalau anda pandai menjual barang-barang, jadi ejen barang-barang kat internet, dropship ke apa. Dan kalau macam saya dulu macam mana saya tambah income? Saya tambah income dengan saya jadi ejen takaful. Mula-mula part time kan, lama-lama income bertambah, alhamdulillah kan, terus boleh full time dapat sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang ni semua aset-aset saya banyak dibeli hasil daripada saya punya income daripada takaful business. Akhir sekali, bila anda dah ada surplus, ada lebihan duit, so duit itulah sebenarnya anda gunakan untuk settlekan hutang-hutang jahat ni. Gunakan teknik snowball. Anda tengok video ni sampai hujung, saya akan bagi link bagaimana nak buat teknik snowball. Settle saja hutang-hutang semua yang jahat tu, anda boleh fokus untuk tambah you punya aset kan. Ataupun kalau tak ada aset lagi, gunakan duit tu untuk dapatkan kumpul emergency fund, mungkin 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. So kalau macam orang yang kerja bangang gaji mungkin 3 bulan, orang kerja bangang gaji atau kerjaan yang income dia stable mungkin 3 bulan, orang kerja swasta mungkin 6 bulan, orang kerja yang commission based mungkin 12 bulan. So bergantung kepada anda kerja apa dan kemampuan anda ataupun berapa banyak anda perlukan untuk backup lah. So selepas ada emergency fund, barulah anda fokus untuk buat investment kan. So kalau macam saya prefer pertama sekali saya akan gunakan ESB sebagai main platform, sebab itu untuk develop saya punya habit menyimpan. Kedua, saya akan invest kat property, lepas tu property sampailah property saya dah boleh gain cash flow everything, then saya akan invest tempat yang lebih berisiko tapi return tinggi, contoh macam bursa saham ke, stok atau cryptocurrency. So gunakan invest kat tempat-tempat yang memberikan return yang tinggi tapi risiko tinggi tu. Gunakan duit keuntungan daripada mungkin pelaburan yang sebelum ni, pelaburan yang lebih selamat tapi return di sikit. So ambil return tu, invest kat tempat yang berisiko tinggi tapi return tinggi. Jadi kalau katakanlah
anda rugi pun, anda bukan gunakan duit pokok tapi duit dividen. So that's how macam mana saya buat, dan alhamdulillah saya rasa saya berpuas hati dengan cara yang saya buat. So now saya ingin berkongsi kepada anda semua sebab saya yakin kalau anda boleh follow apa yang saya buat ni, kan, insyaAllah anda boleh bebas hutang. Sebab apa? Sebab saya dah buat. Okey, itu saja. Anda jangan lupa subscribe channel saya, share link ni, video ni untuk kebaikan orang ramai. Dan kalau anda ada apa-apa soalan, ingin dapatkan bantuan, saya akan bagi bebas percuma. Just link bawah, kan, link di bawah video ni. InsyaAllah saya akan bantu anda untuk bebas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.